wa lam yulad. Kata pengarang rahimahullahu taala, apakah makna firman Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad? Al-jawab ma'nahu nafyul maddiyah wal inhilali 'anillah. Fallahu la yahullu fi syai'in wa la yanhallu minhu syai'un wa la yahullu fihi syai'un. Qala al-Imam Ja'farun as-Saddiq qala al-Imam Ja'farun as-Sadiq man za'ama anna Allah fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyrak. Rawahu al-Qushairi fi Risalati al-Qushairiyah. Kata pengarang, apakah makna firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 3? Iaitu kata pengarang, jawapannya makna firman Allah di atas ialah Allah Ta'ala tidak berasal dari sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi pecahan daripadanya. Seperti dia tidak beranak. Oleh itu Allah Ta'ala tidak menempati sesuatu. Tiada sesuatu pun yang terbahagi atau tercerai daripadanya. Yakni sesuatu yang menjadi suatu juzuk daripadanya. Dan tiada sesuatu pun yang menempatinya. Al-Imam Ja'far as-Sadiq telah berkata bahawasanya mafhumnya, barang siapa yang beranggapan bahawasanya Allah di dalam sesuatu, atau daripada sesuatu, atau di atas sesuatu, maka sesungguhnya dia telah menjadi musyrik. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, sebelum kita pergi kepada penjelasan dengan lebih lanjut tentang makna suratul Ikhlas ayat yang 3, perlu kita fahami bahawasanya suratul Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah jawapan kepada pertanyaan Yahudi. Apabila Yahudi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditanya, ya Muhammad, sif lana rabbaka allazi ta'bud. Wahai Muhammad, kata Yahudi tu, terangkan, sifatkan kepada kami ini akan Tuhan yang kamu sembah. Maka soalan daripada Yahudi ini, dia bukanlah soalan yang ditanya untuk mempelajari sesuatu. Yakni dia tanya tu bukannya tanya yang betul-betul nak belajar siapa Tuhan yang Nabi Muhammad sembah ni. Tetapi soalan dia tu adalah soalan yang mana soalan inat. Soalan yang ditanya nak main-main. Bukan soalan yang dia tanya sungguh-sungguh nak tahu, tidak. Tapi soalan yang sengaja ditanya untuk tujuan bermain-main. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Yahudi ini dengan satu surah, iaitu suratul Ikhlas. Bukan bermakna apabila soalan Yahudi ini dijawab dengan suratul Ikhlas, bukan bermakna Nabi SAW pada ketika tersebut tidak tahu untuk jawab apa kepada Yahudi. Bukan maknanya begitu. Adapun Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita tahu, Nabi ini adalah orang yang paling mengenal Allah. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Akulah orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala dan yang paling takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi adalah orang yang paling kenal Allah. Maka bukanlah Nabi SAW apabila diturunkan wahyu tentang suratul Ikhlas adalah kerana Nabi tak tahu nak jawab apa kepada Yahudi, bukan. Tetapi ini adalah penurunan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawapan kepada soalan Yahudi tersebut, dan ia juga menjadi suatu dalil ataupun hujjah bagi kita untuk menjawab persoalan-persoalan sekiranya ditanya kepada kita tentang perkara tersebut. Maka pada malam ini, selain daripada kita mensyarahkan soalan nombor 38, maka sukalah saya untuk memberikan tafsiran suratul Ikhlas secara bersanad kepada apa yang telah disebut oleh para ulama, iaitu apabila Nabi SAW menerima firman Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya qul huwallahu ahad, iaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya katakan kepada Yahudi yang bertanya itu, Allahu ahad. Apakah makna Allahu ahad? Di sini kita kena faham. Pertama, kalimah Allah. Katakanlah wahai Muhammad, huwallah. Dialah Allah. Allah ni apa? Allah ni siapa? Allah ni pada asalnya kita faham dia adalah satu kalimah. Okey, kalimah
Allah. Kalimah Allah ini dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada zat yang kita sembah, iaitu nama Tuhan yang kita sembah itu namanya Allah. Jadi kalimah Allah ni apa dia? Kalimah Allah ni ialah kata nama yang khas. Kata nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi zat yang kita sembah iaitu Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Dan makna Allah ialah apa makna Allah? Makna Allah ialah man lahu al-ilahiyah, yang baginya bersifat ketuhanan. Itu makna Allah. Kalau orang tanya, apa makna Allah? Makna Allah ialah man lahu al-ilahiyah, yang baginya sifat ketuhanan. Apa makna yang baginya ketuhanan? Apa makna al-ilahiyah? Al-ilahiyah ini ialah yang menjadikan sesuatu, yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Maknanya dalam erti kata lain, kalimah Allah Ta'ala ini maksudnya ialah kata nama bagi zat yang bersifat dengan ketuhanan, iaitu zat yang dia bersifat dengan kuasa menjadikan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada. Itu makna dia. Jadinya Tuhan, zat yang mencipta, mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada, itu namanya Allah. Itu makna kalimah Allah. Dan kalimah Allah Ta'ala ini, kalimah Allah itu sendiri, tidak boleh dinamakan selain Allah tu. Tak boleh kita menamakan selain daripada Allah dengan kata nama Allah. Makna kata, tak boleh seseorang, dia bagi nama anak dia contohnya Allah. Dia mesti idhafah kepada abad. Maknanya, dia mesti ada kata sandaran yang disandarkan kepada Allah. Seperti Abdullah, hamba Allah. Baru boleh. Tapi kalau semata-mata Allah mujarrad, kalimah mujarrad Allah, tak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa kata-kata nama yang lain, seperti kalimah Ar-Rahman. Kalimah Ar-Rahman tak boleh beri kepada selain daripada Allah. Dan kalau kawan kita namanya Abdul Rahman, jangan kita panggil kawan kita dengan nama Ar-Rahman ataupun Rahman. Kerana kalimah Rahman itu adalah kata nama khas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Muhyi. Kalau kawan kita namanya kalau kawan kita namanya Abdul Muhyi, jangan panggil dia dengan Al-Muhyi, tetapi kita panggilnya Abdul Muhyi. Ataupun Al-Mumit, yang mematikan. Itu adalah kalimah khasah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan panggil kawan kita dengan nama-nama tersebut, kerana nama tersebut adalah nama khas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Kalimah ahad, apa makna ahad? Ahad, ulama kita menyebut bahawasanya, antaranya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ahad ni maknanya apa? Ahad dengan wahid, dalam beberapa keadaan tidak ada beza di antara ahad dengan wahid. Tetapi kalau kita pergi pada perincian, ada sedikit perbezaan pada makna ahad dengan wahid. Ahad maknanya ialah allazi, dalam bahasa Arab Ahad maknanya dalam bahasa Arab allazi la yaqbalu linqisam, iaitu yang tidak menerima belah bahagi. Itu makna ahad. Sebab tu ulama Melayu kita terjemah ahad kepada esa. Apa makna esa? Esa ni maknanya yang tidak menerima belah dan bahagi, tidak menerima pecahan. Itu makna ahad. Kerana bila kita sebut ahad, ia merujuk kepada zat yang dia bukan jisim. Kerana kita manusia adalah jisim, makhluk yang lain adalah jisim. Maka setiap sesuatu yang dia adalah jisim, maka dia boleh dibelah bahagi. Kerana jisim tu apa? Jisim tu adalah jauhar murakkab. Jisim ni adalah juzuk-juzuk yang bersusun. Maka setiap sesuatu yang bersusun, dia boleh dipecah. Setiap sesuatu yang bersusun, dia boleh dibelah bahagi.
Contohnya ayam. Kita beli ayam dekat kedai, minta dia potong 16, minta dia potong 18, minta dia potong 20. Kerana apa ayam tu boleh dipotong? Kerana ayam tu jisim. Maka setiap jisim itu dia boleh dibelah bahagi. Kain baju kita juga dipotong sehingga membentuk baju kerana baju itu jisim. Badan kita, juzuk badan kita juga terbahagi kepada sendi-sendi. Ada sendi jari, ada sendi lengan, ada sendi kaki. Itu menunjukkan bahawasanya kita adalah jisim. Kerana kita boleh dibelah bahagi. Kita berjuzuk-juzuk yang bersusun-susun sehingga membentuk suatu bentuk yang ia adalah jisim. Adapun Allah Ta'ala, dia bukan jisim. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yani ahad dengan makna Allah Ta'ala itu zatnya bukan jisim yang boleh dipecah, dibelah bahagi. Adapun makna ahad dan al-wahid ataupun wahid itu daripada sudut general kita dah cakap tadi, tidak ada beza yang signifikan. Tetapi dalam perbahasan secara terperinci, beza apabila kita sebut Allah al-ahad dengan Allah al-wahid. Sebab tu disebut Allah ni al-wahidul ahad. Al-wahid al-ahad. Kerana wahid dengan ahad, kalau kita bincang ataupun bahas dengan terperinci, ada bezanya. Al-wahid apa makna dia? Al-wahid maknanya alladhi la syarikalah fil uluhiyah. Alladhi la syarikalahu fil uluhiyah. Maknanya, makna al-ahad, saya ulang dalam bahasa Arab, makna al-ahad alladhi la yaqbalul inqisam, yang tidak menerima belah bahagi, itu adalah ahad. Al-wahid pula alladhi la syarikalahu fil uluhiyah. Al-wahid ni maksudnya apa? Yang tidak ada sekutu baginya pada ketuhanan. Bila kita sebut al-wahid, bila kita sebut al-wahid, Allah al-wahid, maknanya tiada sekutu bagi Allah pada ketuhanan. Kerana Allah Ta'ala itu malikul mulk, hanya dia yang menguasai kerajaan ini. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sifat ketuhanan, pada memiliki kerajaan. Seluruh alam ini dimiliki oleh Allah Ta'ala sahaja. Dan dialah yang menguasai alam ini, dan dialah Tuhan yang menciptakan alam ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang menjadi sekutu Allah pada ketuhanan. Itu makna al-wahid. Kerana itu Imam Abu Hanifah menyebut, Innallaha wahidun la min tariqin adad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahid, bukan daripada sudut bilangan. Kerana bilangan asalnya adalah nombor. Sebab tu kita kata dalam satu site, makna ahad dengan makna wahid ini lebih kurang sama. Okey, iaitu wahid dan ahad ini daripada sudut satu makna dia sama, iaitu yang dia bukannya bilangan, yang ia bukannya nombor, yang ia bukannya jisim yang boleh dipecah-pecahkan. Kalau kita kata satu, contoh kan satu, ni minyak atar, ni minyak wangi, okey. Satu, bila kita sebut satu, bagi nombor, bagi jisim, kerana jisim itulah yang bernombor, Allah Ta'ala bukannya nombor. Suatu Imam Abu Hanifah kata, la min tariqin adad, bukan daripada sudut nombor. Kerana satu, jika kita sebut al-wahid, jika kita sebut wahid, ni kita sebut wahid. Okey, wahid. Minyak atar ni, botol minyak atar ni wahid. Okey, nampak? Nampak? Okey. Jadi ni kalau wahid satu, botol ini boleh dibelah bahagi lagi, boleh dipecahkan lagi kerana dia jisim. Dia berjuzuk. Maka kalau kita buka dia punya tutup botol, dia akan jadi dua benda, two parts. Two parts. Kemudian kalau kita kalau kita cabut dia punya roller ni kita cabut, dia akan jadi 3 parts. Okey. Kalau kita tuang minyak wangi ni pun yang liquid dia ni juga jisim. Kita tuang dia boleh terbelah bahagi, dia belah bahagi kepada beberapa bahagian minyak wangi. Kalau kata minyak wangi ni 3 ml, maknanya ni rasa bukan 3 ml, 5 ml kot. Katalah 5 ml minyak wangi ni, maka 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml.
Kerana 1 ml, 1 ml bererti dia adalah nombor. Bererti dia adalah jisim. Maka bila kita kata 1 daripada sudut bilangan, ia adalah nombor, ia adalah jisim. Tapi bila kita sebut wahid bagi hak Allah, bukan bermakna dia adalah bilangan nombor. Kerana bilangan nombor ni juga menerima fraction. Kerana 1 tu boleh bahagi lagi 4. Boleh jadi 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Boleh bagi 10, boleh bagi 100. Itu menunjukkan bahawasanya wahid jika kita itlaq ataupun jika kita nisbah pada makhluk, ia makna bilangan. Tapi jika wahid itu dinisbah kepada Allah, ia bererti yang tidak menerima belah bahagi dan yang tidak ada sekutu baginya pada ketuhanan. Itu adalah makna qul huwallahu ahad. Itu tafsirannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad. Allahus Samad. Apa makna Allahus Samad? Maknanya ialah As-Samad, maknanya membincangkan ataupun secara jelasnya As-Samad ini pada satu maknanya ialah qiyamuhu binafsih. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar dalam sifat 20, As-Samad ini adalah antara dalil bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadith ataupun al-mukhalafatu lil hawadith, iaitu al-qiyamu binafsih. Al-qiyamu binafsih. Makna As-Samad ialah yang tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. As-Samad ni maknanya yang tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Allazi la yahtaju ila syai'in ghairahu. Yang tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Dan kalau dibahas secara terperinci lagi dalam ilmu tauhid, kalimah As-Samad ini menunjukkan istighna dan iftiqar. Apa makna istighna? Iaitu terkaya Allah Ta'ala daripada berhajat kepada selainnya dan terfakir yang selainnya itu dengan berhajat kepadanya. Maknanya Allah tak berhajat pada makhluk, makhluk yang berhajat pada Allah. Tapi dalam Quran terjemahan disebut Allah Ta'ala itu tempat meminta. Tapi kefahaman tu dia ada betulnya, tetapi indirect translation bila kita kata Allah tempat meminta, maknanya Allah tu tempat pula dah. Jadi kefahaman yang sebenar ialah Allah tidak berhajat kepada selainnya. Selainnya itu berhajat pada Allah. Maka bila kita menyebut Allahus Samad, maknanya ialah kita yang berhajat pada Allah. Apa-apa pun kita minta pada Allah. Apa-apa pun kita tahu bahawasanya Allah yang menciptakan kita. Allah yang berkehendak sesuatu ke atas kita dan Allah juga yang menjadikan sesuatu bagi kita. Maka kita faham dekat situ bahawasanya kita ni faqir. Suatu ulama kalau dia buat kitab semua kan, dia tulis depan al-faqiru ilallahi ta'ala. Al-faqir ilallah maknanya yang faqir. Kerana apa faqir? Kerana kita berhajat pada Allah. Kita manusia semuanya al-faqir ilallah. Kita manusia semuanya al-faqiru ilallah. Adapun Allah Ta'ala itu ghaniyun 'anil alamin. Ghaniyun 'anil alamin, yang maha kaya daripada berhajat kepada sekalian alam. Apa makna maha kaya di situ? Iaitu tidak berhajat kepada sesuatu. Kaya manusia berhajat pada duit. Ada duit baru dikata kaya. Banyak duit baru dikata kaya. Kalau scammer ke, bila ada juta-juta duit baru dikata kaya. Tapi Allah Ta'ala bila kata kaya bagi Allah ni, kaya, apa makna kaya bagi Allah? Iaitu Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu daripadanya, selain daripadanya. Allah Ta'ala tidak berhajat pada sesuatu selain daripadanya. Maknanya Allah Ta'ala tak berhajat pada duit, tak berhajat pada harta, tak berhajat pada kereta, tak berhajat pada rumah, tak berhajat pada tempat, tak berhajat pada ruang. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta ibadah kita pun Allah Ta'ala tidak berhajat pada ibadah kita. Banyak mana kita ibadah, itu untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah kita adalah untuk diri kita. Maksudnya ibadah kita tu memberi manfaat kepada diri kita, bukan memberi manfaat kepada Allah. Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat apa-apa pun daripada makhluknya. Kalau semua makhluk ni beribadah pada Allah, Allah Ta'ala tetap dengan keagungannya. Tidak ada sesuatu pun yang berubah dan bertambah daripada Allah.
Begitu juga apabila kita semua ni, kalau kita semua ni beribadah, tidak menambah keagungan dan kemuliaan Allah. Allah Ta'ala, dia adalah dia. Tidak bertambah dan tidak berkurang. La yazidu wa la yanqus. Baik zat Allah, baik sifat Allah. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Kerana setiap sesuatu yang bertambah dan berkurang itu lemah. Dan yang lemah itu pasti tidak akan menjadi Tuhan. Maka Allah Ta'ala langsung tak berhajat pada iman kita, pada Islam kita, pada ibadah kita. Kita yang berhajat pada iman kita, Islam kita, ibadah kita. Kalau kita tak beriman, maka kita tak masuk syurga. Kalau kita kurang ibadah, yang mana ibadah tersebut dilakukan ikhlas, maka berkemungkinan besar kita ni masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Maka kita tak kita berhajat pada Allah, Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita. Itu makna Allahus Samad. Kemudian kita masuk pada lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad ni, kalau sepintas lalu kita faham Allah Ta'ala ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi ia bukan semata-mata itu kefahaman dia. Kefahaman dia, ulama buat istidlal bahawasanya bila sebut lam yalid wa lam yulad, terus sahaja faham bagi para ulama tauhid ini adalah menafikan al-madiyah wal-inhilal. Iaitu menafikan apa? Menafikan bahawasanya Tuhan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala, adalah seperti jisim yang berasal daripada sesuatu. Seperti jisim berasal dari sesuatu. Contoh kita. Kita masing-masing semuanya berasal daripada mak dan ayah kita. Apabila air mani mak ayah, apabila air mani ayah dan air mani mak bercampur, maka Allah Ta'ala berkehendak, maka di situ terjadilah apa yang telah Allah Ta'ala kehendak pada azali, maka berlakulah persenyawaan di antara mani lelaki dan mani perempuan, lalu jadilah kita. Maka jadi kita ni, meskipun kita adalah kita sekarang, tetapi pada hakikatnya kita adalah juzuk daripada mak dan ayah kita. Kita adalah juzuk daripada mak dan ayah kita. Maknanya kita ni adalah asal daripada sesuatu. Kita asal daripada sesuatu. Kerana kita ni diciptakan Allah daripada imma'in, daripada air mani yang hina, air mani yang jijik. Maka kita ni asal daripada air mani. Maka kita ni asal daripada mak dan ayah kita. Kerana air mani itu daripada apa? Air mani itu daripada ayah kita dan juga daripada mak kita. Kalau air mani itu daripada yang lelaki daripada tulang sulbi. Kalau yang perempuan daripada tulang rusuk, daripada rataib. Maka Allah Ta'ala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, daripada tulang sulbi dan tulang rataib. Maka asal makhluk mesti daripada sesuatu. Ini menafikan bahawasanya Allah Ta'ala ini berasal daripada sesuatu. Dan bila kita sebut maksud berasal dari sesuatu, juga secara tak langsung faham kita, Allah Ta'ala ini dia bukan keluar daripada sesuatu. Allah Ta'ala ni tidak masuk dalam sesuatu dan juga tidak keluar daripada sesuatu. Dan tidak terpisah sesuatu juzuk daripada Allah, kerana Allah bukan jisim. Dan Allah Ta'ala bukanlah suatu juzuk yang terpisah daripada suatu juzuk yang lain, kerana Allah Ta'ala bukan jisim. Itu faham dia. Maka bila sebut nafyul madiyah walinhilal, di sini kita kena faham Allah Ta'ala dia bukan asal daripada sesuatu, dan dia juga bukan juzuk daripada sesuatu. Macam contoh juzuk daripada sesuatu, kalau macam kita ada janggut kita, contoh janggut kita juzuk daripada kita, kita potong janggut, terpisah janggut daripada kita, maka itu dipanggil sebagai juzuk daripada sesuatu. Dan bukan juga sesuatu juzuk daripada Allah. Bukan juga sesuatu juzuk daripada Allah. Contohnya macam mereka yang berkeyakinan dengan keyakinan Nur Muhammad yang ekstrim. Ada satu, kita dah bahas sebelum ni tentang Nur Muhammad. Tapi dalam Nur Muhammad ni ada yang tak ekstrim, ada yang ekstrim. Kalau yang ekstrim ni dia kata apa? Nur Muhammad tu, nur tu adalah juzuk daripada Allah. Maknanya Nur Muhammad tu adalah Allah itself, tapi yang dah dipisah daripada Allah. Jadilah dia Nur Muhammad. Sebab tu sebahagian yang ekstrim dalam masalah Nur Muhammad ni, akhirnya dia kata Nur Muhammad itulah hakikat Allah.
Akhirnya mereka kata Nur Muhammad itulah Tuhan. Nur Muhammad tu hakikatnya adalah Allah, kata mereka. Wal'iyadzubillah. Ini adalah golongan yang ekstrim. Sebab tu Babali Sekam dia kata apa? Mereka yang meyakini Nur Muhammad ni khuliqa min nurihi. Okey, awwalu ma yang disebut dalam hadis yang palsu tu, hadis Jabir sebut awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika khuliqa min nurih. Diciptakan daripada nurih. Nurih itu daripada cahayanya. Yang ekstrim dia kata cahayanya tu ialah dicipta daripada cahaya yang keluar, yang di, kalau Babali dia guna bahasa Patani, dia kata dia qabat. Qabat ni maksudnya bahasa Arab, qabat ni maksud genggaman. Maknanya satu juzuk, satu genggam daripada nur Allah. Dipaham golongan ni, maknanya Allah ni nur, cahaya, dan Nur Muhammad ni adalah satu cahaya daripada Allah Ta'ala. Ini adalah mustahil. Dalam ilmu akidah kita dah faham, bila kita sebut Allah Ta'ala ni lam yalid wa lam yulad, maknanya tidaklah dia tu daripada sesuatu dan tiada sesuatu pun daripadanya. Yakni tiada sesuatu yang berpisah daripada zatnya, dia tidak masuk dalam sesuatu dan dia juga bukan daripada sesuatu. Kerana jika dia daripada sesuatu atau terpisah daripadanya sesuatu atau bercantum kepadanya sesuatu atau masuknya dia ke dalam sesuatu atau masuk sesuatu ke dalamnya, itu semua menunjukkan jisim. Itu semua menunjukkan jisim. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang demikian. Sebab tu disebut dalam kitab ni, fallahu la yahullu fi syai'in. Maka Allah Ta'ala itu dia tidak menempati sesuatu. Ini menafikan apa? I'tiqad hululiyah. Dia panggil i'tiqad hululiyah. Hululiyah ni apa? I'tiqad yang kata bila dah sampai pada satu peringkat, Tuhan meresap masuk dalam badan makhluk. Seumpama ataupun seolah-olah gula masuk dalam air, bila kita kacau hilang gula. Lalu mereka gunalah istilah yang dipanggil al-fana. Mereka panggil fana fillah. Tapi mereka faham istilah fana fillah tu betul dalam ilmu tasawuf. Tapi mereka yang jahil ini, ataupun sebahagiannya mereka memang sengaja menjahilikan diri mereka. Walaupun mereka ni terdiri pada kalangan orang yang ada ilmu sedikit, tetapi mereka sengaja menjahilikan diri mereka dengan ayat-ayat yang bombastik dan sebagainya. Akhirnya mereka menggunakan istilah-istilah tasawuf pada kefahaman yang salah. Mereka kata al-fana fillah ni maknanya hancur lebur bersama Allah, kata mereka. Hancur lebur bersama Allah ni maknanya bila Allah, sebahagian daripada mereka, dia kata bila Allah masuk dalam badan makhluk, maka hancur leburlah makhluk itu bersama Allah. Maka tidak ada beza Allah dengan dia, dia dengan Allah, maka jadilah dia Allah. Itu golongan mutasawwifah yang ekstrim. Tinggalkan. Itu bukan tasawuf, itu bukan tarikat yang benar. Walaupun bunyinya macam, ini level tinggi ni. Sebagian orang dia ditipu daya, dia maghrur, ditipu daya oleh syaitan dengan perbahasan-perbahasan ni. Maka dia nampak, perbahasan ni tinggi lah. Lagi tinggi lagi tak faham, itulah tasawuf, kata dia. Itulah hakikat, itulah makrifat. Hati-hati. Kalau orang dia ada basic akidah, dia faham benda ni. Ada basic akidah, dia faham. Tak mungkin Tuhan tu masuk dalam badan makhluk. Apa beza? Apa beza Tuhan masuk dalam makhluk di sisi golongan mutasawwifah ini dengan Tuhan masuk dalam Isa di sisi Kristian? Apa beza? Tak ada beza. Kristian ni dia ada beberapa mazhab. Antara mazhab Kristian ialah meyakini bahawasanya Tuhan meresap masuk dalam Isa, jadilah Isa tu Tuhan. Ada sebahagian Kristian mazhabnya Isa tu juzuk daripada Tuhan. Ada sebahagian Kristian lagi mazhabnya Isa tu adalah Tuhan itself. Maknanya Isa tu sebenarnya Allah. Dan ada yang kata Isa tu adalah anak Allah. Maka macam-macam lah mazhab Kristian ni. Maka sebab tu kalimah lam yalid wa lam yulad ni bukan semata-mata menafikan Isa anak Tuhan. Tapi lam yalid wa lam yulad ini juga menafikan bahawasanya Isa itu diresapi oleh Tuhan. Isa tu bercantum dengan Tuhan. Itu semua adalah termasuk di bawah pemahaman ataupun kefahaman lam yalid wa lam yulad. Maka akidah hululiyah bila disebut fallahu la yahullu fi syai'in, maka Allah Ta'ala tidak meresap dalam sesuatu.
Kerana Allah Ta'ala bukan seperti makhluknya. Udara bolehlah meresap, kita tarik udara, maka udara masuk dalam sistem badan kita. Itu meresap, kita panggil hulul. Udara tu masuk dalam sistem kita, masuk dalam sistem darah kita, maka darah kita bawa oksigen dan kemudian sistem badan kita melepaskan karbon dioksida. Itu dipanggil hulul, meresap. Tuhan tidak seperti itu. Bila kita menguap, tak tutup mulut, jin pun masuk, syaitan masuk dalam badan, pom dia pergi pada kita punya sistem pembuluh darah semua. Maka sebahagian daripada orang, bila jin masuk dalam badan, kemudian bermain dalam saluran darahnya, akhirnya diganggu oleh jin contohnya. Maka itu dipanggil sebagai hulul. Itu dipanggil sebagai hulul. Maka itu adalah mustahil bagi Allah. Barang siapa yang i'tiqad hulul, kita akan sampai dalam masalah tu nanti. Kemudian kata pengarang, wala yanhallu minhu syai'un, dan tidaklah keluar daripada zat Allah Ta'ala itu sesuatu. Maknanya tidaklah, maknanya yanhallu minhu syai'un, maknanya ialah macam kita sebut tadi. Sama ada dianggap sesuatu itu keluar daripada Allah seperti keluarnya mani daripada lelaki ataupun daripada perempuan. Ataupun yanhallu minhu syai', ataupun dipisahkan sesuatu daripada zat Allah kerana meyakini bahawasanya zat Allah tak adalah jisim seperti cahaya, macam golongan yang ekstrim daripada Nur Muhammad tadi. Dia kata Nur Muhammad itu adalah juzuk daripada Allah. Maknanya dia kata Nur Muhammad ni adalah sejuzuk daripada cahaya Allah, iaitu cahaya itu adalah zat Allah. Apa beza zat Allah dengan kek kalau macam tu? Kek boleh potong-potong. Nur Muhammad pun boleh potong daripada zatnya. Wal'iyadzu billah. Ini keyakinan yang batil. Jangan terpedaya dengan golongan ni. Kemudian kata pengarang, wala yahullu fihi syai'un, dan tidaklah sesuatu meresap masuk dalam Allah. Maknanya tiga benda kita faham. Tuhan tak meresap dalam sesuatu. Okay? Tuhan tak meresap dalam sesuatu. Tuhan ni bukan asal daripada 3-4 lah. Tuhan tak meresap dalam sesuatu. Tuhan tidak berasal daripada sesuatu. Tidak terpisah sesuatu daripada Tuhan. Dan juga tidak masuk sesuatu ke dalam Tuhan. Maknanya dah jadi macam manusia diresapi oleh jin. Jin masuk dalam badan dia contoh. Mengganggu dia. Jadi kalau kata Tuhan meresap dalam badan, sesuatu meresap dalam zat Tuhan, maknanya seolah macam jin masuk dalam badan manusia tadilah. Maknanya dia meyakini bahawasanya zat Tuhan itu adalah jisim. Maha suci Allah. Ini adalah perkara yang batil. Maha suci Allah. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan sesuatu. Maka Tuhan ni tidaklah daripada dia sesuatu, yakni daripada zatnya sesuatu. Tidaklah Tuhan itu merasap ke dalam sesuatu, dan tidaklah sesuatu meresap ke dalam badannya, dan dia tidak menempati sesuatu. Maha suci Allah. Sebab tu Imam Al-Qushairi Imam Al-Qushairi ni dia imam tasawuf dan dia imam akidah. Imam Qushairi ni imam tasawuf dan imam akidah. Bila dia karang Ar-Risalah Al-Qushairiyah, apa objektif pengarangan, apa objektif penulisan kitab Ar-Risalah Qushairiyah ni? Objektifnya tak lain tak bukan, yang paling utama adalah nak menolak golongan batiniyah mutasawwifah. Sebab pada zaman tu, zaman Imam Al-Qushairi ni, pada zaman tu ajaran batiniyah dah mula menyerap masuk dalam umat Islam atas nama tasawuf, atas nama tarikat. Dah masuk dah. Ini bukannya tahun lepas, ini bukan 20 tahun lepas, ini 600-700 tahun lepas punya cerita ni. Ratusan tahun lepas punya cerita. Dah ada dah golongan mutasawwifah batiniyah, Tuhan meresap masuk dalam badan makhluk, Tuhan bersatu dengan makhluk, hakikat, makrifat. Bila makhluk fana' fillah, jadilah dia Tuhan, tak payah semayang, semua tu dah bukan zaman sekarang, zaman dulu lagi. Bukan zaman Nazim Kubrusi pun. Sebelum Nazim Kubrusi lagi dah ada. Nazim Kubrusi ni antara penerus dia ajaran tu. Padahal ajaran tu dah lama dah ada. Subhanallahil azim. Maka Imam Al-Qushairi dia pun dengan inisiatif dia pun karang Risalah Qushairiyah. Dalam Risalah Qushairiyah ni, Imam Al-Qushairi dia terus menerangkan tentang akidah Ahli Sunnah sejelas-jelasnya. Kemudian
mula untuk rad ataupun menolak golongan-golongan mutasawwifah batiniyah ni. Sebab tu dia tolak terus kelompok-kelompok yang kata Tuhan meresap masuk, Tuhan bercantum, Tuhan bersatu dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Sebab tu dia kata man za'ama anna Allah fi syai'in. Dia nukil daripada kalam al-Imam Ja'far as-Sadiq. Dia kata man za'ama anna Allah fi syai'in. Za'ama kat sini menyangka. Menyangka ni, beranggapan ni bukan semata-mata beranggapan, tetapi juga sebahagiannya dia menganggap lalu dia meyakini perkara tersebut menjadi akidah mereka. Dia kata man za'ama anna Allah fi syai'in. Barang siapa yang meyakini Allah Ta'ala itu dalam sesuatu, menempati sesuatu. Kemudian au min syai'in, atau Allah Ta'ala itu daripada sesuatu. Ada mak, ada ayah, ataupun Allah Ta'ala ni juzuk daripada sesuatu. Au ala syai'in, ataupun Allah Ta'ala itu berada di atas sesuatu. Di atas sesuatu ni maknanya seperti golongan musyrik yang meyakini Tuhan itu bertempat di atas sesuatu. Seperti golongan mujassimah yang kata Tuhan atas arasy. Musim-musim Isra' Mi'raj ni adalah kelompok-kelompok mujassimah ni dia kata tu Mi'raj tu maknanya Tuhan kat atas. Wal'iyadzubillah. Mi'raj ni bukan Nabi itu di-mi'rajkan kerana Allah di atas. Tak, bukan begitu kefahamannya. Mi'raj ni adalah untuk memuliakan Nabi dengan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi keajaiban-keajaiban alam yang di atas. Linuriyahu min ayatina, dalam Al-Quran disebut dah linuriyahu min ayatina. Bukan makna Nabi ni atas, Tuhan ke atas. Nabi Musa Allah Ta'ala perintah ke Bukit Tursina. Bukan makna Nabi Musa di Tursina, bukan makna Allah Ta'ala berada di Tursina. Bila Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim pergi ke Palestin, bukan makna Allah berada di Palestin. Bila Allah Ta'ala perintah umat Islam mengerjakan haji di Kaabah, di Makkahul Mukarramah, bukan makna Allah Ta'ala berada di Kaabah. Ini mustahil bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menempati atas sesuatu, bawah sesuatu, kanan sesuatu, kiri sesuatu, hadapan sesuatu, belakang sesuatu. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tidak berarah dan tidak bertempat. Itu akidah umat Islam. Maka hati-hati dengan golongan-golongan yang menyimpang seperti ini. Maka Nabi SAW juga menjelaskan dalam peristiwa Al-Mi'raj ini, iaitu Nabi naik ke suatu tempat, bukan makna Nabi naik ke tempat yang Allah berada padanya. Itu dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Imam An-Nawawi, Imam Al-Qadhi Iyad dan selainnya mensyarahkan dalam banyak kitab. Bukan Imam Nawawi je, bukan Qadhi Iyad je, banyak lagi imam yang lain. Antaranya Mulla Ali Qari juga, Imam Mulla Ali Qari mensyarahkan tentang hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim tentang peristiwa Al-Mi'raj, bahawasanya bila Nabi disuruh oleh Musa AS, Nabi Musa AS untuk pergi ke tempat tu, kata Imam Nawawi, tempat tu bukan tempat Allah berada di situ, tapi tempat munajat nama dia. Tempat munajat. Maknanya Nabi Musa Nabi Musa nasihat Nabi Muhammad untuk naik ke tempat untuk Nabi munajat. Bukan tempat tu Allah ada padanya. Maka hati-hati dengan orang yang meyakini maksud Tuhan kat atas, Tuhan kat tempat di atas. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata pengarang, aw ala syai'in faqad asyraka, maka dia telah mensyirikkan Allah. Maknanya orang yang meyakini Tuhan meresap dalam sesuatu, Tuhan tu daripada sesuatu, Tuhan bercantum dengan sesuatu, Tuhan menempati sesuatu dan sebagainya yang telah kita sebutkan tadi, maka Imam Qushairi menukilkan kalam Imam Ja'far as-Sadiq, faqad asyraka, dia telah mensyirikkan Tuhan. Kerana apa? Apa maksud mensyirik ni? Itu dia mensyirikkan Allah dengan makhluknya. Kerana sesuatu yang bercantum, sesuatu yang bersatu, sesuatu yang meresap, sesuatu yang asal daripada sesuatu, itu semua makhluk. Kalau kata Allah sama macam tu, maknanya dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Apa beza Allah Ta'ala dengan kita? Kita asal daripada mak ayah kita. Kalau Allah Ta'ala ada asal baginya sesuatu, maka apa beza Allah Ta'ala dengan kita? Kalau Allah menempati sesuatu, apa beza Allah Ta'ala dengan kita? Kita menempati sesuatu, Allah Ta'ala menempati sesuatu, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan itu kefahaman daripada Ahli Sunnah Jamaah. Sebab tu Imam Al-Qushairi menukilkan kalam Imam Ja'far as-Sadiq, bahawasanya barang siapa yang meyakini keyakinan demikian, faqad asyraka, dia telah melakukan syirik pada Allah. Rawahul Qushairi fi Risalatil Qushairiyah.
Kalam ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Boleh cek, boleh baca nanti kitab Risalah Qushairiyah mengenai apa supaya kita dapat kefahaman dengan lebih jelas. Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya mohon kita habis awal sedikit pada malam ni. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Dengan ni maknanya kita dah ambil tafsir surah Al-Ikhlas dengan sanadnya kepada para ulama. Moga-moga lepas ni kalau rajin jumpa kawan-kawan boleh terangkan makna tafsir surah Al-Ikhlas dan insya-Allah taala akan tersebar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Allah jumpa lagi pada Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.